Apa perasaan Azizul? Apa yang terkenang, terimbau Azizul sendiri melihat video tersebut? Oh, saya sebenarnya meremang bulu roma tengok ni. Saya rasa nak basikal pergi training balik. Baik-baik. Thank you semua. Thank you semua for itu memang terbaik. Tapi bila tengok tu saya rasa macam saya punya emotion tu up and down lah. Saya rasa sepak. Saya kata waktu saya crash tu saya rasa boleh rasa ada punya sakit dia tu balik. Saya ingat balik kan kesedihan dia tu. Lepas tu bila korang tunjuk balik video masa Hong Kong tu, saya punya mood naik balik. Saya dapat rasa, saya dapat ingat every second, every moment yang saya menang tu macam mana. Memang saya dapat rasa lah, waktu tu memang gembira. Tapi yang penting saya dapat tunjukkan yang mana ketika saya jatuh, at the very bottom of my career, tapi saya bangkit balik naik dan saya menang untuk menjadi juara dunia dalam acara pemula basikal, di mana basikal ni bukanlah sukan bukan untuk orang Asia yang besar kecil lah, terutamanya macam saya ni kan. Saya dapat dominasi sukan yang biasanya didominate oleh pelumba Eropah yang saiznya jauh lebih besar saya. Ya, kita melihat begitu banyak ekspresi Azizul tadi kan. Pastinya banyak detik, momen yang telah pun dilalui oleh Azizul sendiri. Dan kita ketahui yang sekarang ni kita dah melalui pandemik agak lama dengan keadaan training, persediaan itu semua agak memang dah berubah pun pada ketika ini. Macam mana perasaan Azizul melalui hari-hari ini dalam persediaan untuk menuju ke Tokyo yang keadaan pandemik yang masih ada ini? Adakah rasa macam ini juga salah satu cabaran besar untuk Azizul? Of course, seperti semua orang, pada awal-awal pandemik 19 itu melanda dunia, of course agak sukarlah buat kami semua. Sebagai atlet, kita kena training everyday macam biasa. Kita punya rutin kadang kita tu berubah completely kan. Tapi kita kena be adaptable. Saya dan coach, kita sit down together, kita buat balik program baru, lebih fleksibel dengan keadaan yang situasi masa ini. Dan tak lama lepas tu kita dapat rasakan sebenarnya walaupun kita diuji dengan cabaran COVID-19 ini, sebenarnya ianya memberi itu yang positif juga buat diri saya, di mana dalam proses the whole last year tu saya dapat meningkatkan prestasi saya ke tahap yang lebih baik lagi kerana saya ada masa untuk fokuskan kepada peningkatan otot ataupun muscle mass saya. Dan kalau dapat dilihat pada awal tahun tu saya memenangi kejohanan Australian Championship, pelumba luar foreigner pertama yang memenangi Australian title. Jadi saya memang rasa macam bersyukur lah. So kita percayalah setiap ujian tu dia akan ada nikmat dia, reward dia. Ya, saya percaya ramai yang terinspirasi dengan kejayaan daripada Jijo ini sendiri. Ya, apabila berlaku kemalangan itu, ada di antara kita yang apabila berlaku kemalangan, mungkin kita ni akan rasa macam tidak mau bangkit, kan? Tetapi semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh Jijo tu, saya rasa ramai yang menjadikan contoh. Jijo, mungkin boleh kongsikan sebab saya salah soal pada bukan atlet lah, tapi yang suka kan berbasikal. Jadi mungkin ada tips yang boleh diguna pakai sebab dilihat daripada kriteria kepada mereka yang ingin menjadi juara sprinter ni, harus memiliki seperti di barat lah, tubuh yang besar, komposisi otot tu yang padu dan sebagainya. Bagaimana, apa yang membuatkan Azizul sendiri boleh menjadi juara, saiz yang berlainan dan sebagainya? Apa yang membuatkan Azizul boleh bergelar juara ini? Mungkin boleh kongsikan tips untuk yang mana sukakan aktiviti berbasikal ni. Silakan, Jijo. Okey, banyak daripada kita memfokuskan kepada satu elemen saja, iaitu kekuatan fizikal untuk pergi jauh dalam sukan, tak kira sukan basikal ke, bola sepak ke, olahraga dan sebagainya. Tapi ramai daripada kita tidak fokus ataupun tidak mengambil macam penting akan kepentingan kekuatan mental. Sebenarnya ini adalah nombor satu. Bagi saya, kejayaan saya selama ini adalah kerana kekuatan mental saya berada di tahap yang berbeza dengan atlet-atlet lain. Disebabkan kekuatan mental saya inilah yang menyebabkan saya boleh menampung kekurangan saya dari segi fizikal. Jadi kalau semua rakan-rakan atlet yang mengenali saya, mereka tahu saya memiliki kekuatan mental yang kuat, pemikiran dan perspektif saya juga berlainan. Kerana yang paling penting sekarang ni adalah kita punya self belief, kepercayaan kita untuk satu perkara. Kalau kita percaya, maknanya dia punya first step tu maksudnya kita dah positif lah, kita dah boleh berjaya dah, kan? Kalau kita tidak percaya, maknanya langkah pertama tu pun kita dah gagal lah, sebab kita tak percaya kita boleh lakukan sesuatu. Dan yang keduanya, of course, dalam apa juga apa yang kita buat, mesti ada cabaran dia, dugaan dia,
kita akan uji jatuh dan sebagainya. Waktu itulah paling penting untuk kita tak mudah give up. Sebab untuk berjaya dalam apa jua pekerjaan, kita akan merasai kepahitan, keperitan tu. So, kalau kita dapat go through of that particular ujian tu, insya-Allah kita dapat nikmat kejayaan tu di hadapan tu, insya-Allah. InsyaAllah. Apa rutin sebenarnya bagi Azizul? Macam persediaan tu satu, tapi hari sebelum masuk ke gelanggang, masuk ke velodrome, apa rutin yang membuatkan pada hari itu bertanding tu macam mindset sangat-sangat kuat, memang tak fikir benda lain, fokus tu adalah 100%. Apa menjadi formula bagi Azizul? Okey, biasanya beberapa hari sebelum perlombaan tu kita dah review video, kita dah ada plan taktik dan sebagainya lah. Tapi pada hari perlombaan tu biasanya saya akan lebih tenangkan diri lah. Dan juga saya akan meletakkan diri saya ni dalam dunia yang berbeza. Saya akan berada dalam dunia saya je lah. So waktu tu apa pun yang berlaku di sekeliling saya ni tidak akan jadi faktor untuk mengganggu saya lah. Contohnya kalau di pertandingan tu saya ada penyokong ataupun tidak, itu tidak akan menjadi faktor, sebab itu semua faktor luaran. Jadi saya berada di dunia saya ada imajinasi saya sendiri. Dan yang paling penting, saya stick to the plan, saya fokus dan saya akan buat yang terbaik lah. Waktu tu saya akan cuba bayangkan diri saya ni memang the best in the world, saya lebih hebat daripada lawan saya, tapi at the same time saya masih lagi menghormati rakan-rakan pelumba dan cabaran lain. Tapi at the same time waktu tu saya memang apa, macam orang cakap, memang the monster lah compared to anybody else. Dengar tu, the monster. The monster itu yang Nampak, penting kita untuk nampak kita tu. carikan. Okey, baik Azizul, dalam usaha memburu emas pertama di Olimpik Tokyo pada Julai depan, bagaimana cara Azizul untuk mengekalkan momentum? Yalah, bila lockdown tu tak boleh berlatih di velodrome dan sebagainya. Apa yang Azizul lakukan untuk mengekalkan momentum? Sebab Julai dah nak dekat ni, dan Amirul pula dan Azizul pula ingin memburu emas di Tokyo. Of course, semua elemen kita kena jaga. Latihan, kita ada latihan on the road, latihan di gym, latihan di track tu, of course kita kena jaga. Pemakanan, suatu elemen yang penting juga. Pemakanan kena jaga, kena cukup nutrisi yang betul, penting untuk recovery dan development of the muscle growth dan sebagainya. Rehat juga amat penting, kerana rehat juga merehatkan kita daripada latihan harian yang high intensity tu, untuk kita recover untuk the next training juga. So benda-benda semua ni kita kena put in one place lah. Dia bukan satu dua benda je kita jaga. So bagi saya jaga semua benda yang boleh meningkatkan performance saya dan memastikan saya berada di landasan yang betul. Okey, baik. Kita ingin melihat kejayaan Jijo ini sebagai salah satu daripada mungkin motivasilah kepada rakyat Malaysia yang berada dekat Malaysia ni. Sebagai pengakhirannya mungkin Jijo boleh kongsikan apakah harapan yang ingin dikongsikan kepada jutaan rakyat Malaysia. Silakan. Of course, saya berbesar hatilah di mana kisah ataupun perjalanan hidup dan karier saya ni dijadikan contoh oleh setengah pihak di luar sana. Ya. Bagi saya, apa yang saya lakukan ni of course bukan untuk diri saya saja, tapi untuk menjadikan sumber inspirasi dan motivasi kepada mereka di luar sana. Kalau saya, Azizul Hasniawang, seorang remaja daripada kampung Dungun yang bersaiz kecil dapat menaklukkan hidupnya, kenapa tidak anda di luar sana? Kita orang Malaysia ni memang hebat, kita boleh lakukan. Saya dah buktikan, kalau saya boleh lakukan, kenapa tidak anda semua? Jadi di samping itu, saya ingin memohon kepada seluruh rakyat Malaysia supaya dapat mendoakan saya rakan-rakan yang lain supaya dapat membawa pulang pingat emas di Tokyo tidak lama lagi. Teruskan berdoa dan hopefully kejayaan akan jadi milik kita, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Okey, jadi next race ni kejohanan kebangsaan Australia ni. Kita ramai ada kat sini, wish you all the best ya, Jijo. Nanti. InsyaAllah, thank you semua. Thank you. Make us untuk proud. share hari ini. Yeah. Baik. Itu dia Stay safe tadi. kat sana. Okey, itu dia. Azizul Hasniawang sekarang ni dalam rangka persediaan lah menjelang Olimpik Tokyo nanti pada Julai nanti. Dan sekarang ni berada di Australia. Jadi kita harapkan bahawa akan ada kemenangan, sebab bila kita menang ni ada momentum yang besar lah nanti kalau di peringkat yang lebih besar nanti. Dan kita harapkan kejayaan Azizul Hasniawang ini menjadi pembangkit semangat untuk atlet-atlet muda di luar sana untuk lebih berjaya seperti Azizul Hasniawang.